Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa ila hadrati abaihim wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhiratina wa mu'allimina wa man lahum huquq alaina syukulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli dan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, perempuan, hadirin-hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi ini dibangunkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dimatikan yang kita disukai dapat kita berjuang olehnya untuk meneruskan kehidupan, dapat kita mengerjakan segala yang disukai olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan kita akan dipimpin, sentiasa dipimpin oleh Allah. Setiap gerak diri kita, dipimpin akidah kita, dipimpin ibadah kita, dan dipimpin akhlak kita supaya kita menjadi manusia yang paling sempurna, jadi orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan dari Allah dunia dan akhirat. Di dunia pun Allah jamin, di akhirat Allah jamin. Syarat kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan kita berusaha dan belajar untuk menjadikan diri kita itu orang yang sentiasa dapat keredaan Allah Ta'ala. Allah kata Al-Quran, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Dan rezeki orang yang bertakwa juga dijamin.
Allah jamin rezeki orang bertakwa tu. Ini ayat ini semua hafal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan kelepasan keluar daripada masalah dia. Allah selesaikan masalahnya dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada itu Tuhan. Itu di dunia. Rezeki dijamin, masalah diselesaikan. Di akhirat Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, posisi yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, yang ada air yang berpancuran, ada air pancur di syurga. Itu untuk orang bertakwa. Jadi kalau tidak benda-benda itu kena jadikan diri kita orang bertakwa. Kerana Allah jamin di akhirat, Allah jamin di dunia, Allah jamin. Pilihlah mana. Allah dah kata, Inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya petunjuk kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Orang yang syukur dapat syurga, orang yang kufur dapat neraka. Itu yang mana? Make your choice. You have the liberty to choose which one you like. Nak jadi orang syukur, beriman dengan orang saleh. Nak jadi orang yang kufur, engkar dan dustakan ayat-ayat Allah. Allah ada janji itu ya. Apa kata Allah? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Allah janjikan neraka bagi orang yang tak nak ikut perintah Allah, tak nak buat perintah Allah, tak nak tinggalkan larangan Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Dia tak percaya dengan neraka, tak percaya dengan syurga, tak percaya dengan kebangkitan, akan dapat neraka. Kekal tu fiha khalidun, kekal dalam neraka. Baik, di antaranya nak jadi orang bertakwa, Allah perintah bagi kita ini supaya berpuasa. Kita sekarang sedang membicarakan tentang bab puasa. Bagi mereka-mereka yang kita buka bab puasa ya. Buka muka surat apa? Surat 25 yang rumi. Yang jauh banyak auto mana pergi tak? Saya tak tahu. Nah, saya suruh simpan dalam masjid ni. Kita ada keluar apa sama apa saya? Yang jauh ini. Ngaji ni betul kita cari balik. Mana dia kitab yang apa tu? Jawarul Ma'ud tu. Kita cari balik, keluarkan. Dia tanya saya ngajar tu, edarkan. Banyak orang mana pergi tak? Tiga macam mana? Entah, marah-marah mana banyak. Seorang dari pusat nampak ya? Nah, keburu seorang ni bodoh. Selain pun pandai-pandai lagi, tak payah minta. Nak ngaji ni mesti ada rujukan. Barulah boleh kita ulang kaji. Baik, kita masih cerita tentang puasa. Fadilat puasa. Banyak nak kita baca hadis, baca Quran banyak. Fadilat puasa. Dan masih menyambung lagi tentang fadilat puasa. Banyak nak. Di bulan Ramadan ni, kalau bulan puasa ni Allah bagi kita berbagai-bagai bentuk latihan. Semua latihan-latihan itu menuju ke arah ketakwaan. Kerana Allah datangkan puasa ini untuk menjadi kita ni orang-orang yang bertakwa. Di hujung ayat tentang puasa itu apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah datangkan berbagai-bagai latihan supaya kita menjadi diri kita ni orang bertakwa. Allah datangkan banyak sembahyang,
Allah bagi banyak zikir. Allah suruh kita selawat banyak-banyak. Allah suruh kita sedekah banyak-banyak. Allah suruh kita baca Quran banyak-banyak. Semua itu menjurus secara ketakwaan. Dan kita sambung lagi dalam firman Allah. Ini bukan Quran. Firman Allah ini hadis. Hadis ini hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Artinya firman Allah semua tidak dicatat sebagai Al-Quran. Dia dari Nabi. Mesejnya dari Allah. Susun katanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya hadis Qudsi. Apa kata Allah? Kullu hasanatin bi'ishrin amsalha ila sab'ami'atin dhifin illa siyam bainahu li wa ana ajzi. Itu riwayat hadis yang penuhnya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambaku akan kubalas paling kurangnya 10 kali ganda, boleh sampai 700 kali ganda. Melainkan puasa. Semuanya puasa itu aku punya, kata Allah. As-sawmu li, puasa itu aku punya, kata Allah ya. Wa anna ajzi, dan aku yang menentukan berapa banyak ganjaran aku nak bagi ke orang puasa. Terlalu banyak. Ganjaran bagi orang puasa. Fa'in apa? Qala Allah Ta'ala as-sawmu li wa anna ajzi. Firman Allah Ta'ala, yakni pada hadis Qudsi, bermula puasa itu bagiku, aku yang punya puasa itu, dan aku yang membalaskan dengan dia, yakni balasan yang banyak. Tiada ditentukan berapa, kurang berapa, terserah berapa, nak bagi apa. Bukan 700, bukan 1000. Terserah kepada Allah Ta'ala. Lebih daripada itu. Terserah kepada Allah Ta'ala ya. Bukan ditentu oleh Allah Ta'ala. Kata qil memang bahasa surah kan. Satu benar. Kata qil itu dia kata deme. Qil itu tak sebarang ni. Jangan qila wa qala. Kalau kita kata macam mana tu kan. Qila wa qala. Kalau qala dia tertentu orangnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, qala ya. Kalau qila kata sebarang. Ramai. Kita kata qila ya. Maknanya bahawasanya puasa itu terlebih kasih kepada segala ibadah kepada aku. Aku tu Allah ya. Aku tu Rasul. Lebih kasih kepada segala ibadah. Ibadah banyak. Mayang ibadah, baca Quran ibadah, selawat ibadah, duduk iktikaf ibadah. Apa saja kehidupan kita itu nak dijadikan ibadah, karena Allah jadikan kita itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Apa saja kita buat mesti di atas konsep beribadah kepada Allah. Makan jadi ibadah, berjalan jadi ibadah, duduk jadi ibadah, nikah kahwin jadi ibadah, memberi kenalan jadi ibadah, membaca jadi ibadah. Apa saja, whatever you do must be in the concept of worshiping Allah. Apa saja kita buat mesti di atas konsep beribadah kepada Allah. Jadi bahasa puasa itu terlebih kasih banyak-banyak ibadah yang banyak-banyak itu yang Allah kasih sekali ialah buat puasa. Itu dalam Islam ini digalakkan kita puasa banyak masanya. Bulan Zulhijjah digalakkan kita puasa sampai 9 hari. Bulan Zulhijjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari. Tentang 9 hari itu ada pula hari yang diutamakan, iaitu hari 8 dan hari 9 Zulhijjah. Hari 8 mengenai hari Tarawiyah, yang 9 mengenai hari Arafah. Darpah lah. Siapa tak puasa rugi lah. Pada 2 hari tadi kan. Itu bulan Zulhijjah, bulan Muharram masuk lagi banyak masanya. Boleh kata setiap bulan ada dia puasa yang digalakkan. Kerana Allah kasih kepada orang yang puasa. Maknanya bahawasanya puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadah kepada Allah Ta'ala. Kepada aku itu Tuhan, dan ialah yang didahulukan pada
Dihulu kepada aku daripada ibadah-ibadah lain. Nah, yang aku sayang orang yang puasa. Betul-betul kena banyak puasa. Ya. Bagilah puasa ni banyak penuh. Jadi banyak ada puasa. Bulan Rabiul Awal puasa, Rabiul Akhir puasa, ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan. Itu dalam Islam. Dan perceraian antara hadis qudsi dan Al-Quran. Dua-dua itu firman Allah. Hadis qudsi firman Allah, Quran memang firman Allah. Ya. Apa bezanya? Bahawasanya Al-Quran diturun akan dia bagi melemahkan makhluk. Lemah kita bila baca Quran tu. Rasa kita ni banyak penuh kelemahannya, banyak penuh kekurangannya, banyak penuh kekencangan dari kita kalau kita baca Quran. Melemahkan manusia. Makhluk bukan manusia je. Melemahkan binatang, melemahkan malaikat, melemahkan tumbuh-tumbuhan, melemahkan ikan, melemahkan burung-burung di langit dan sebagainya, melemahkan semua, melemahkan makhluk. Ya, mendatangkan seumpamanya dengan yang terlebih pendek surahnya pendek dia, tapi punya implikasi hebat. Dia mencakupi kehidupan manusia. Dia pendek kan? Ya, mencakupi kehidupan manusia. Meliputi segala aspek kehidupan. Pada pendek. Mendatangkan seumpamanya, melemahkan makhluk, mendatangkan seumpamanya dengan terlebih pendek surah. Kesalahan hadis. Hadis qudsi maka tiada ia melemahkan. Hadis qudsi ini tak begitu kesan sangat lah ya. Kesan-kesan dan tak kesan, tapi tidak begitu macam Al-Quran yang kesannya, tidak melemahkan. Dan tiap-tiap daripada Al-Quran dan hadis jadi ibadah. Kita baca dua-dua jadi ibadah. Baca Quran itu jadi ibadah. Dan orang yang baca Quran dapat pahala walaupun tak faham. Dapat pahala. Ibadah yang paling Allah kasih ada dua. Dapat pahala walaupun tak khusyuk, walaupun tak faham. Yang pertama baca Quran, yang kedua selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat je walaupun tak faham. Kadang-kadang kita tak faham dah pun. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wasiril yaqil aghyar wa miftah babil yasa sayyidina maulana Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa dhalli. Kalau kita tak faham pun, tapi tak apa, dapat pahala. Walaupun tak faham, walaupun tak khusyuk. Yang lain kena khusyuk, semayang kena khusyuk. Kalau tak khusyuk, lalai dalam semayang, dia akan dihukum oleh Allah dengan wail. Allah kata, "Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka waillah bagi mereka-mereka yang semayang yang lalai di dalam orang semayang. Semayang itu masuk akhir. Namanya wail. Wail itu kan nama neraka. Wail itu nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Ada satu lembah namanya wail. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu wail. Apa tak? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang semayang, yang mereka itu lalai di dalam. Lalai itu tempat jenis lalai. Yang pertama semayang di luar waktunya. Subuhnya pukul 9. Itu masuklah lalai. Yang kedua, lalai ketika semayang, tak ingat apa yang baca. Apa yang baca tak ingat. Tak tahu mana tahu. Mana? Itu lalai yang kedua. Yang ketiga bagi orang lelaki, lalai daripada mengerjakan semayang secara berjamaah. Yang orang lelaki dia, perempuan nak apa? Itu lalai ketiga. Mesti setiap waktu berjamaah. Hukumnya fardu kifayah. Jangan seorang-seorang semayang di rumah.
Siapa sengaja dengan sengaja sembahyang seorang-seorang di rumah, tak nak datang ke masjid, tak nak datang ke surau, tak nak datang ke tempat-tempat yang didirikan jemaah, dia kira sesat. Anda tahu Nabi apa itu? Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, seperti mana mereka tidak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, pokoknya dalam hati pada yang tak nak datang masjid, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah begitu. Dia mesti sembahyang berjemaah di masjid. Siapa yang meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Itu orang sembahyang di rumah saja-saja tak siap. Lain ada uzur, lain tak apa, ada alasan nak apa. Ini saja tak siap. Orang mahu tepi masjid, dia tak nak datang. Orang azan ni, dia bertakti dia. Orang lelaki yang perempuan apa? Orang lelaki. Jadi mana yang dengar azan tu mesti datang masjid. Kecuali ada alasan, ada uzur yang dibenarkan oleh syarak. Kalau tak ada uzur tak apa ya. Itu lalai ketiga. Lalai keempat, lalai daripada menunaikan tuntutan sembahyang. Kita sembahyang tu ada janji dengan Tuhan. Janji dengan Tuhan. Apa janjinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua orang janji, doa kita. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku hendaklah mengikut peraturan yang Allah tetapkan, ikut sistem Tuhan. Janji itu. Kadang-kadang janji benda betul bacanya. Berapa kali orang baca tak betul? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Wa mahyaya tu tak betul. Patutnya wa mahyaya wa mamati. Yang satu tu panjang, dua hakat. Yang nombor dua tu pendek je. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa betul? Berapa kami orang baca? Saya belum telinga saya, tahu tak? Barang kuat baca tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya punya, dua ya. Dua panjang, doktor. Satu panjang, satu pendek. Yang mana-mana tu panjang, dua harkat. Yang betul itu pendek. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah janji, itu mungkin janji. Itu lalai yang keempat. Lalai daripada menyempurnakan tuntutan sembahyang ini. Ya, jadi jangan lalai. Kalau lalai nanti masuk kuat, kuat. Ya. Maka tiada ia melemahkan dan cacat daripada Al-Quran dan hadis tadi ibadah. Apa dia? Kalau hadis ibadah, baca Quran ibadah. Ya? Dapat pahala dengan membaca akan dia. Tapi Quran kena baca betul-betul. Kerana Quran tu banyak hukumnya. Ada qala-qala, ada mad jaiz, munfasil, ada mad wajib, muttasil. Ada idgham, ada izhar, ada ikhfa. Kena ikut hukum dia. Kerana Tuhan menetap betul. Berapa ramai orang baca Quran tapi tak ikut hukum? Teruk nak, adanya bila besar betul-betul dengar, tak dengarnya. Sakit telinga namanya. Patut dengar, tak dengar. Patut tak dengar, dengar betul. Belajar Quran tak nak. Ada ustaz ngajar Quran, banyak tahu buat tak kerti je ya. Mula-mula tu ramai, betul lah. Mula-mula serang, mula-mula sikit, mula-mula sikit. Quran kena baca betul-betul, Tuhan perintah tu. Warattil Quran tartila. Bacalah kamu Quran dengan tartil. Tartil itu ikut hukum. Idgham idghamkan, izhar diizharkan, ikhfa diikhfakan. Ini dah. Ada dengar tak dengar banyak.
Patut tak dengung betul. Ya, lalu kita mau baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam tu panjang dia. Dengung mana? Ada dia izhar. Alam nashrah laka sadrak. Panjang lamnya. Bacanya dia alam nashrah. Terus ya. Satu tinggal yang dengung. Pasal tak ikut tadi. Betul sebenarnya ya. Baik. Meriwayatkan dia Tabrani. Tabrani ini perawi hadis ya. Firman Allah Ta'ala pada barang yang dihikayatkan daripadanya oleh Nabi SAW. Tiap-tiap kebajikan dibalaskan dengan 10 ganda hingga 700 kali ganda. Kullu hasanatin bi'ishrin amsalihah. Setiap kebajikan yang kamu lakukan, kata-kata Nabi dalam hadis kursi tak Allah sebenarnya, tapi diriwayatkan kepada kita oleh Nabi. Itu namanya hadis kursi. Kullu hasanatin, setiap kebajikan bi'ishrin amsalihah akan dibalas oleh komannya paling kudi paling sikit kan 10 kali ganda. Ila sab'ami'atin dhifin, boleh sampai ke 700 kali ganda. Mana-mana 10 kali ganda. Apa saja kebajikan dan sudah datang ngaji ni, datang banyak jemaah ni, selangkah hanya tunda berjalan, kembali jalan, Allah bagi 10 kebajikan, dihapus 10 kejahatan. Itu selangkah. Berapa langkah dia rumah datang mal, kira itu paling komanya 10 kali ganda setiap langkah, boleh sampai ke 700 kali ganda. Ya coba kalau mau menampakkan jalan Allah, itu apa yang dia? Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin amsal. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingkan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, sampai masuk duit di tabung luar tu, ya, adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Macam menanam sebiji benih. Benih sebiji ke? Yang tumbuh dari yang 7 tangkai. Dia tumbuh ada 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. Kalau 7 tangkai apa? 7 kali kali, 7 kali kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itulah balasan yang paling lemah dari Allah SWT. Paling sikit. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah berbendaharaan yang amat luas dan Allah Maha mengetahui. Jadi jangan terkut, jangan bakhil, jangan tak kaya lain. Punya satu jalan Allah. Itu janji Allah lah ya. Dari Quran tadi, yang saya baca tadi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, itu ayat Quran tu. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Itu ayat Quran kan. 7 kali kali. Melainkan puasa illa siyam atau illa saum. Ada yang lagi illa saum. Saum tu puasa juga, siyam tu puasa juga. Tengok struktur ayat kan. Kalau dia pakai ayat as-saum, kalau dia sambungan illa siyam, kan puasa. Kalau dia pakai ayat as-saumu li, puasa itu aku punya. Dengan as-siyamu li tak betul. As-saumu li. Kalau illa siyam, kecuali puasa. Tiap-tiap kebajikan yang dibalaskan dengan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda melainkan puasa, maka bahawasanya bagiku puasa itu aku punya Tuhan ya? Dan akulah yang membalaskan dengan dia. Aku yang menentukan berapa banyak balasan yang aku nak bagi ya? Allah menentukannya, bukan 10.
bukan 50, bukan 100, bukan 500, bukan 700, terpulang terserah kepada Allah. Kita tak tahu. Baik, kemudian lagi fadilat puasa ni ada dua kegembiraan. Orang yang puasa ada dua kegembiraan. Apa kata Nabi? As-shaimi firhatan yafrahu bi'ima farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kalau lagi apa? Bagi orang yang puasa dua kesukaan, dua kegembiraan. Yang suka dia, yafrah tu konok dia suka. Yafrahu bihima, yang suka dia dengan keduanya. Kedua ini dia suka. Dah terbukti. Satu kesukaan pada ketika berbukanya, ketika buka puasa itu konok. Dengan sebab hilang laparnya. Dan dibaginya pada ketika hari berbukanya. Konok tu. Kata dengan sebab tamam itu sempurna. Sebab tamam puasanya. Bila dia buka tu mana kita dah berjaya lah puasa untuk hari itu. Sempurna tu. Tamam puasanya dan sempurna ibadahnya. Dan satu kesukaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, yakni pada hari kiamat itu. Tuan-tuan dan puan, dua kegembiraan bagi orang yang puasa. Yang pertama, ketika berbuka puasa itu di dunia. Yang kita puasa pun, kita mengalaminya. Siapa tak suka buka puasa, tenang. Siapa orang toyak buka puasa, nangis. Aku ni tak nak buka puasa, dia dah puasa. Tenang. Jangan nak ke kampung, mana orang tak betul. Sebab itu nak tengok orang tua perangai macam budak-budak, tengok ketika buka puasa. Ya ke tak? Ada bangkiran macam budak-budak. Lagi 10 minit waktu tu, dah cedok nasi pun dalam dekat. Ngomong tu. Tahu ngomong? Macam gunung kena balik ni. Macam bubuh pula kuat. Naik berenang nasi tu. Tu bubuh hatinya ayam. Bubuh hatinya ikan. Bubuh pula terikat. Bubuh pula tamal. Lantak mana campur dengan pedas. Seronok. Bukan salah je. Seronok. Saya mengalaminya. Tuan-tuan pun mengalaminya. Puan-puan mengalami. Seronok. Itu dia terbukti seronok je. Lagi 2 saat nak buka. Waktu nak buka 2 saat, bisa nak buka dah. Reng. Nunggu tu. Bila apa? Bila bunyi apa kantau ada bunyi tong-tong tu. Benar. Koi makan. Seronok. Dia yang ketika berbuka puasa dah kita mengalaminya. Sampai tak pernah mengalaminya. Sampai sedih ketika nak buka puasa ada. Ada orang sedih. Tapi lagi menyeronokkan di akhirat itu. Lebih menggembirakan di akhirat. Ketika dapat melihat wajah Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Ya. Farhatun inda liqa'i rabbih. Esok di dalam syurga dan nama Allah hanya di syurga ke lain tempat Allah tak izinkan. Di Tapah ni cari kita tak jumpa. Di Kampung tak jumpa. Di Kuala Lumpur tak jumpa. Di New York tak jumpa. Di London tak jumpa. Di Sydney tak jumpa. Di Melbourne tak jumpa. Di Canberra tak jumpa. Di Washington tak jumpa. Bukan tak ada Allah, Allah tak izinkan untuk melihat dia. Tapi nak tengok Tuhan hanya dalam syurga saja. Dan dunia sahabat Nabi Musa pernah tengok Tuhan, tak bagi Tuhan. Apa bagi Tuhan? Lan taroni, kamu takkan dapat melihat aku. Tapi di syurga memang dapatlah. Esok tuan-tuan dan puan-puan dicerita dalam syurga. Ahli-ahli syurga akan berkumpul ramai-ramai.
Termasuk kita lah. Saya tuan-tuan puan-puan akan berkumpul ramai. Lalu Allah tanya, memang ini cerita sikit ni, ada di tempat lain dalam kitab ini pada. Allah tanya, apa lagi nikmat yang belum kamu terima wahai hamba-hambaku? Kita jawab apa? Kami dah terima semua ya Allah. Bersyukur sangat kami kepada kamu. Oleh kerana itu ya Allah, izinkan kami sujud kepada kamu. Tanda syukur benar kami kepada kamu. Minta nak sujud kepada Allah. Kata Tuhan dalam syurga mana ada sujud? Nak sujud dalam dunia dulu. Syurga ni tak ada. Bukan tempat tak perintah kamu sujud pun. Tapi oleh kerana kamu minta sungguh-sungguh, aku izin kamu. Sujud kamu wahai hamba-hambaku. Kita pun sujud. Tahu berapa lama sujud? Tuan-tuan dan puan, berapa lama sujud? 40 tahun. Sujud aja 40 tahun. Tak ada lengur-lengur, tak ada letih-letih, tak ada jemu-jemu. Tenggelam dalam keseronokan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 40 tahun tu akhirat tu lah, bukan dunia. 40 tahun akhirat kuatan dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 40 tahun apa? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Apa? Mana kecil-kecil mana cashier ni? 40 kali 1000 kali 365 apa? Saya jawab 14.600.000 tahun. Sujud aja. 14.600.000 tahun. Dan dunia ni lalu kan? Mana ada nama minta sampai 14 juta? Terus 14 juta lah. 10 minit jadilah kalau tak imam sujud 10 minit. Orang belakang. Orang belakang mana? Berisah lah. Udah apa belum? Dia tengah sujud ni. Udah apa belum? Amat mana? Belum weh. Tak balik balik. Batal malam. Itu dalam dunia. Ini esok 14.600.000 tahun sujud je, seronok je, sedap je, gembira je, tenggelam dalam keseronokan sujud kepada Allah. Sampailah Allah perintahkan supaya kita buka, angkat kepala. Allah perintahkan, wahai hamba-hambaku, angkat kepala kamu. Kita angkat kepala. Lepas itu Allah perintahkan, mula-mula diperintahkan Nabi Musa. Wahai Musa, bangun kamu. Nabi Musa pun panggil. Ini syurga ni tau. Kita nengok ke belakang ni. Tapi dah mati esok orang syurga kejap minta. Cerita dulu. Musa pun bangun. Kemudian ditanya Nabi Musa, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintahkan kamu sampai kepada umat-umat kamu? Sudah ya Allah. Nabi mana pun tak tahu mana menyampaikan. Dia di antara sifatnya siddiq, benar, amanah, mesti menyampaikan, tabligh, menyampaikan. Sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Musa membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Taurat. Dia membaca. Nabi baca sedap lah. Seronok lah kita. Rasul bacanya. Bukan Ibrahim bacanya. Ibrahim dia tak sampai dengar. Sebab apa banyak kata? Atau apa? Kata buku je. Ini dah Nabi. Onok macam-macam. Sudah habis tu, Nabi Musa pun diperintahkan duduk. Dia duduk. Dia bangun, dia diperintah pula Nabi Isa bangun. Nabi Isa pun bangun. Ditanya soalan yang sama. Sudahkah kamu sampaikan soalan yang aku perintahkan kamu sampai? Jawab Nabi Musa, Nabi Isa, sudah ya Allah. Lepas itu diperintahkan Nabi Isa membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Injil. Sebab tu Injil. Nun dengan jim tu Yahwa. Yang Injil aja, tak betul? Injil. Ada dengar? Injil. Pada komen yang diharapkan. Dia membaca. Sedap lah juga soalan. Lepas dia baca Injil, dia penduduk. Dipanggil pula Nabi Daud AS.
Ditanya Nabi Daud soalan yang sama, sudahkah kamu sampaikan risalah yang perintah kamu sampaikan kepada umat kamu? Sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Daud membaca kitabnya apa nama kitabnya? Zabur. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, Zabur ni zaman Nabi Daud hidup dulu, kalau dia baca Zabur, burung tengah terbang berhenti. Bukan hinggap ya, berhenti. Dia break, berhenti di awang-awangan. Kenapa? Kerana mendengar suara Nabi Daud. Sangat merdu suaranya kan. Merdu benar suaranya. Sangat terkenal dengan kemerduan suara Nabi Daud. Itu zaman dia dulu, zaman hidup dia. Sampai ada lagu Rabbana. Lagu Rabbana sama perak. Apa sini kata lagu tu? Tunduk menangis Siti Fatimah. Ada lagu terkenal saya nyanyi pakai di sini. Kalau suara saya tak sedap, kalau sedap saya nyanyi. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah Daud. Boleh ada logik ke tak? Sini kata tak ada logik. Sebelum tak Rabbana orang pergi dengan perak, orang mengajar, orang selat pulau, orang pulau Johor. Cuba menjawab apa lagu ni. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah Daud. Logik itu logik. Bila logiknya? Siti Fatimah zaman Rasulullah, anak Rasulullah. Nabi Daud sebelum lagi. Dah lama dia meninggal. Tapi nak menandakan kemerduan suara Nabi Daud. Jadi kita dia dengar suara Nabi Daud, lagu pertama seronok lah. Jadi kita dalam syurga ni tau. Seronok lah. Lepas tu, habis daripada membaca kabur, Allah perintahkan dia suruh duduk. Mari panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun bangun. Ditanya kepada Nabi Muhammad, sudahkah kamu sampaikan risalah yang perintah kamu sampai? Sudah ya Allah, kata Nabi Muhammad ya. Aku dah sampai Quran, aku dah sampai banyak-banyak hadis apa tentang Islam ni. Kemudian diperintahkan Nabi Muhammad membaca surah yang yang diperintahkan oleh surah Allah kepadanya dalam Al-Quran. Bukan semua. Diperintahkan oleh membaca surah Al-An'am. Tahu Al-An'am? Surah yang ke-6. Ya, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya. Dengan surah Al-An'am. Tuan-tuan dan puan-puan, rupanya suara Nabi Muhammad adalah 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Kita baca dalam sirah dan sejarah, suara yang paling merdu ialah suara Nabi Daud. Rupanya Nabi Muhammad suaranya 70 kali ganda lebih merdu dari suara Nabi Daud. Sebab Nabi Muhammad itu Allah jadikan sesempurna manusia, akmalan nas. Ulama pun panggil ini akmalan nas, zat-zat wa sifat wa khuluqin saniyah. Nabi Muhammad itu segala sempurna segala-galanya, rupanya sempurna, cantiknya, handsome-nya, tampannya. Kemudian apa? Sifatnya sempurna, baiknya. Tak pernah membalas kejahatan dan kejahatan, sentiasa memaafkan, sentiasa murah. Itu Nabi Muhammad, sempurna orang. Akhlaknya sempurna. Orang balik dia dengan batu, orang balik dia dengan kayu, orang balik dia dengan ajar. Didoakan kepada mereka. Pergi ke Taif dia balik. Sempurna Allah kan. Dia membalas kebaikan daripada kejahatan orang-orang kepada dia. Dari sebab dia, bila dia baca Quran, 70 kali ganda lebih merdu dari suara Nabi Daud. Sudah habis baca, kita pertama seronok lah. Kita syurga mana dia yang tak seronoknya? Mana dia jemunya? Mana yang letihnya? Seronok aja. Kemudian Allah sendiri baca. Macam mana kita jaga akhirah? Ini yang kita ini balik. Allah sendiri baca Al-Quran. Surah Ar-Rahman. Ada mana surah Ar-Rahman? Allah baca ya. Gimana kita tahu? Kerana Allah itu bila baca bukan ada suara, bukan ada huruf. Tapi kita tahu. Macam mana caranya entah. Masuk surga dulu kau tahu.
Dia membaca Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi-husban, wan najmu yasjudu yasjudan, was samaa warfa'aha wa wada'a al-mizan alla taqaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tuqsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu al-'ashra rayhan wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dalam sekolah kan? Dalam syurga mana tak sekolah? Kemudian Allah tanya kita, ini nak hadis ini kegembiraan yang kedua tu ya. Allah tanya kita, maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Kata Allah. Maukah kamu aku bukakan dinding penutup hadangan dan kamu boleh melihat wajah? Apa tak nak kata? Nak bunuh, apa tak nak? Apa jawab kita? Tak lah. Kalau orang Melayu lah. Kalau orang India anak agak ni. Kalau orang India lah. Orang putih, yes, very good. Orang putih kan. Dia pun buka hijabnya, dapat kita melihat wajah Tuhan. Bukan minta, nengok betul-betul, telik betul-betul. Itulah yang paling menggembirakan. Nikmat yang paling besar ialah nikmat melihat wajah Allah. Tak ada yang mengatasinya. Itu paling besar melihat wajah Allah. Sehingga Allah sebut dalam Quran apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan tengok aja, menelik. Tengok betul-betul. Bedik kata orang baca. Bedik betul-betul. Dia nama Tuhan. Itulah kegembiraan yang paling hebat. Tuan-tuan dan puan, ada orang dapat melihat wajah Allah 2 kali sehari. Sekali pagi, sekali petang. Ada orang dapat melihat wajah Allah sehari sekali dia. Kalau pagi-pagi dia, kalau petang-petang dia. Ada orang dapat melihat wajah Allah seminggu sekali. Hari Jumaat dia. Kita hari Jumaat dapat melihat wajah Allah. Hari Jumaat dapat melihat wajah Allah. Ada orang dapat melihat wajah Allah sebulan sekali. 3 bulan. Bulan sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah setahun sekali. Tahun ni juga, berdepan. Ada pula orang dapat melihat wajah Allah. Itulah the first and the last time. Baca tak dapat kira. Ikut amalan masing-masing. Ikut komitmen mereka. Ikut iltizam mereka masing-masing. Yang rajin beribadat, yang hebat macam Rasul-Rasul Nabi-Nabi berkata, itu 2 kali sehari. Sahabat-sahabat, tak tahulah mungkin 2 kali sehari atau mungkin sekali sehari. Nabi-Nabi itu je 2 kali sehari, pagi petang atau tahu. Wali-wali betul juga. Mungkin dapat 2 kali sehari atau mungkin sekali sehari je. Dan bawah tu ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, ada yang itulah kali pertama yang terakhir ikut ibadah. Orang hidup minta orang bayar, ada sekali bayar mungkin sekali itu merupakan kegembiraan ketika puasa tengok kata Wahab bin Munabbih, tiada bagi orang mukmin kesenangan melainkan berjumpa dengan Tuhannya. Itulah yang paling hebat, yang paling bagus, paling nikmat, yang paling besar dapat melihat wajah Tuhan. Dengan mendapat balasan pahala atau dengan menilik kepada wajah Tuhannya. Okey dah. Ini cerita lain. Ada lagi akan datang kepada Tuhan. Ini ada yang kita belum banyak ada ni. Dah puasa ni. Tak habis lagi. La khulufu fa min qa'imin atyabu inda Allah min rihin nisk. Itu kan datang kepada Tuhan. Ada. Tulis tengah dekat dah ya. Kalau menunggu sampai pukul 9, saya macam ni. Ayo. Sabu saya dah hutan aja.
Kalau malam silap tu silap balik tu dalam mall ni. Tapi dalam makan sampai pukul 10. Sampai pukul 11. Makan. Lalu orang ajar ayo betul lalu salam. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf ya kalau dalmu ketik dan jemu tak sono mana buat dia itu kemampuan saya. Tak ada lebih daripada itu. Mana yang terpukul, mana yang terketik, mana yang terbelit ke apa sesemai minta ampun minta maaf ya. Saya bukan jalanan ni ya. Jalanan bukan rocot saja. Kalau belum tanggung buat sesemai ya. Itu pun bahan ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya tunjuk ada siapa-siapa nak makan. Berpeluang ni. Kalau salah baca hadis ke, salah baca Quran ke, salah fakta ke, boleh makan. Saya boleh terima insyaAllah. Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Setuju lah ke lah. Siapa ada masalah nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Bangga lah saya. Kenapa? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal ajar, dapat. Ajar, dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Sultan Nazri Shah Kapak. Pandai-pandai mereka. Memanglah tuan-tuan dan puan. Kalau semua dapat, maknanya muridnya bijak-bijak belakang. Kalau semua tak dapat, apa? Maknanya tu gurunya bingung. Tak penting aja. Seorang tak dapat. Bingung tak apa dia. Jadi mungkin tak dapat kena apa-apa ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah azim. Li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya